Siapa Billie Eilish? Cikgu tak ada nama student cikgu Billie Eilish. Janji. Okay. Tadi korang ada kelas ke? Tak ada kan? Baru 2 orang saja. Yang lain mana? Okay, kalau macam tu cikgu teruskan sajalah lambat kawan awak. Yang lain? Okay. Okay, so sekarang ni okay, so ingat tak minggu lepas kita bincang yang ni, okay, Ashraf merupakan seorang pemain bola keranjang di sekolahnya, kemudian Hazim merupakan seorang pustakawan. Jadi jadual pemakanan ini sesuai untuk Ashraf tetapi tidak sesuai dengan Hazim sebab tadi Ashraf dia perlukan banyak tenaga, so banyak lemak, okay, makanan yang bertenaga dia makan, karbohidrat dan juga dia makan lemak iaitu kuantiti makanan tu lagi tinggi, kalori dia. Okay, so sekarang ni kita cakap Ashraf yang sesuai, tapi Hazim tak sesuai sebab Hazim adalah pustakawan. Dia hanya duduk dan baca buku sahaja. Manakala Ashraf adalah seorang atlet iaitu bermain bola keranjang. Okay, so sekarang ni apakah yang berlaku pada Hazim sekiranya dia mengamalkan cara pemakanan ini setiap hari? Okay, so kita sambung soalan yang ni lah, Dinia, untuk soalan C. So apakah yang berlaku pada Hazim? Apa akan jadi pada Hazim jika dia mengamalkan pemakanan tadi tu? Dia makan kalori yang lebih banyak. So apa akan jadi pada Hazim? Apa akan jadi pada badan dia atau keadaan fizikal dia? Okay, so boleh cakap apa? Jawapan? Badan tak sihat, okay. Apa jenis penyakit dia? Contoh? Penyakit apa yang akan dia kena? Okay, betul. Badan dia tak sihat. Jadi, tapi penyakit apa yang dia kena? Ya, betul. Obesity. Okay. So, kita cakap di sini. Okay. Hazim akan mengalami obesity. Okay. Hazim akan mengalami obesity kerana apa? Kerana jumlah makanan dia melebihi, bukan makanan, jumlah tenaga. Okay, sebab tenaga kan. Jumlah tenaga yang diambilnya melebihi keperluan harian. Okay, hariannya. Sebab macam cikgu cakap, okay, setiap individu lain dia punya
keperluan harian. So, macam contoh macam cikgu, cikgu duduk rumah saja ataupun cikgu mengajar awak dekat tuition. Cikgu tak perlukan aktiviti yang banyak, cikgu tak perlukan aktiviti yang banyak. Jadi keperluan makanan cikgu tak perlu banyak jumlah tenaga. Melainkan macam awak sekolah, awak ada aktiviti sukan dan sebagainya, awak perlu makan makanan yang mempunyai nilai tenaga yang banyak sebab awak perlukan tenaga yang banyak. So ni jawapan dia. Cikgu teruskan, boleh? Kalau awak dah buat yang ni, tengok jawapan awak. Yang penting kalau awak kata ada mengalami obesity, so itu jawapan dia betul. Dan juga kena bagi tahu sebab kenapa dia mengalami obesity. Jadi awak bagi tahu, mungkin awak cakap kerana makanan yang dia makan tu tak sesuai untuk badan dia. Sebab tu mengalami obesity. Boleh? Tapi yang penting ada ni, jumlah tenaga yang diambilnya melebihi keperluan harian. Ini yang paling tepat lah. Cikgu nak awak jawab macam ni. Sudah? Boleh? Cikgu teruskan lah. Cikgu teruskan soalan yang seterusnya. D. Apakah yang perlu dilakukan oleh Hazim sekiranya dia ingin mengekalkan kesihatan? So sekarang ni Hazim, Hazim ni adalah pustakawan tu. So macam mana dia perlu lakukan untuk kekalkan kesihatan badan dia? Apa yang dia perlu lakukan? Jawapan? Bersenam. Betul, bersenam. Selain daripada tu ada lagi? Gym. Gym dengan bersenam tu lah makan makanan yang seimbang. Betul. Makan makanan yang seimbang dan juga dia perlu bersenam. Paling penting bersenam sebab dia hanya duduk saja membaca buku dekat perpustakaan. Jadi awak kena cakap sini, melakukan senaman ya dengan kerap. Dan mengamalkan diet seimbang ataupun makanan seimbang boleh. Diet seimbang. Diet seimbang tu mengikut keperluan juga. Mengikut keperluan. Ataupun tukar cara pemakanan, dia tak perlu tukar cara pemakanan sebab dia memang dia tak makan pun kan. Tapi kita anggap dia makan makanan Azhar tadi. Kawan dia yang tadi tu. So sebab tu kita kata melakukan senaman dengan kerap sebab dia hanya duduk. Biasa kalau orang duduk kan, dia punya tulang belakang akan cepat sakit sebab duduk saja. Sebab tu dia kena ada mengamalkan senaman yang kerap lah. Macam cikgu pernah kadang-kadang sakit belakang sebab cikgu hanya duduk saja. Lepas tu nanti cikgu akan mengajar awak sebab tu cikgu tak duduk masa mengajar awak, cikgu akan berdiri saja kan. Sebab cikgu nak balance balik. Tadi cikgu dah duduk lama, sekarang ni cikgu perlu berdiri pula. So macam tu. Ada jawapan yang lain selain daripada yang ni? Mungkin ada awak jawab soalan yang lain? Ada? Tak ada? So cikgu teruskan soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Soalan 6 ni tak payah sebab ini hanya ini saja. Seterusnya sistem pencernaan manusia. Kita masuk subtopik 3.3. Sekarang ni awak kena bagi tahu cikgu mana satu, adakah dia pencernaan fizikal ataupun kimia. Ingat balik apa fizikal dengan kimia, pencernaan dia macam mana? Fizikal melibatkan apa? Kimia melibatkan apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Fizikal macam mana? Melibatkan apa? Kalau fizikal, sebelum kita teruskan yang ni dulu. Apa fizikal? Pencernaan fizikal macam mana? Mana satu yang melibatkan hormon? Peristalsis. Peristalsis contoh fizikal. Betul, itu contoh dia. Tapi apa maksud, kalau dia kata pencernaan fizikal, apa dia? Macam mana keadaan dia? Pencernaan kimia. Pencernaan kimia. Itu untuk hormon. Betul. So awak dah tahu macam mana beza dia. Pencernaan kimia macam mana, pencernaan fizikal macam mana.
Kalau pencernaan fizikal, maksudnya kita gunakan fizikal, keadaan badan kita. Ya, untuk pecahkan kepada cebisan yang kecil. Contohnya masa awak mengunyah. Okey, betul. Kemudian, okey, berlaku pada, ya, peristalsis dekat usus besar pun betul. Itu pergerakan, dia nak gerakkan awak punya, apa tu kita panggil sebagai makanan, makanan, ada nama dia. Tinja. Okey, dia akan keluarkan tinja tu, hasil daripada bahan makanan yang awak perlukan. Okey, tapi kalau pencernaan kimia dia melibatkan hormon. Okey, keluarkan satu bahan untuk meringkaskan lagi sumber makanan yang awak makan tadi tu. Okey, itu adalah kimia. So jawapan untuk A, dia kata sini pemecahan makanan berlaku melibatkan enzim pencernaan. Nampak tak enzim? Kalau enzim adalah maksud dia hormon. Okey, dia daripada rembesan hormon enzim. Jadi jawapan untuk nombor 1 adalah betul. Okey, kimia. Okey, betul kimia. Okey, kimia. Kena letak juga pencernaan. Pencernaan kimia. Okey, betul pencernaan kimia nombor 1 A. Kemudian nombor 2, apa jawapan? Dia kata sini pemecahan makanan berlaku tidak melibatkan enzim pencernaan. Dia tak melibatkan enzim pencernaan. So, mungkin dia hanya fizikal, betul. Okey, sebab dia tidak melibatkan enzim, tak melibatkan hormon. Okey, jadi kita guna pencernaan fizikal. Okey, fizikal. Contohnya mengunyah dan sebagainya lah. Okey. Kemudian C. C jawapan dia pemecahan makanan berlaku di dalam mulut saja. Okey, dalam mulut saja. So masa kat dalam mulut apa yang berlaku? Pencernaan apa? Pencernaan fizikal, betul. Sebab mengunyah. Kita kunyah, okey? Kita mengunyah. So fizikal, pencernaan fizikal. Okey. Okey, kemudian di pemecahan makanan berlaku di dalam mulut, perut, duodenum dan usus kecil. So ada 4 tempat ni. So 4 tempat ni adalah kimia. Kenapa kita kata kimia? Sebab dia kata sini pemecahan makanan. Makanan tu pecah menjadi yang ringkas. Okey, yang menjadi lebih ringkas. Jadi sebab tu kita kata sini pencernaan kimia. Okey, betul. Pencernaan kimia. Okey, boleh faham kenapa cikgu kata sini kimia? Macam sini dia kata berlaku dalam mulut saja pemecahan makanan. So kita kata fizikal. Sebab dia pecahkan makanan tu. Sekarang ni dia kata mulut, perut, duodenum dan usus. Okey, sebab dalam mulut ada 2, fizikal dan juga kimia. Okey, enzim mulut pun ada iaitu amylase akan keluar juga untuk meringkaskan lagi makanan tu. Okey, so jawapan sini pencernaan kimia. Okey, boleh? Okey, so seterusnya cikgu teruskan Okey, cikgu teruskan. Soalan seterusnya. Okey, nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan sistem pencernaan di dalam badan manusia lah. Okey, so sekarang ni kita nak nyatakan apa jenis organ ni. Okey, apa nama organ dia. Yang pertama soalan nombor 1 yang ni. Ditunjukkan dekat bahagian sini. Kita namakan sebagai betul, duodenum. Sebab duodenum adalah di antara perut ke usus kecil. Okey, duodenum. Okey, kemudian nombor 2 ditunjukkan sini, bahagian sini. Usus kecil.
Okey, betul, usus kecil. Nombor 3, okey, esophagus. Esophagus. Kemudian keempat adalah usus besar. Okey, usus besar. Okey, ini senang saja. Tapi macam ni, kita tak selalu keluar dalam punya exam. Okey, boleh? Empat-empat ni. Okey, cikgu teruskan. Ya. Kemudian B. Okey, B. Kalau awak tak nampak, awak tepikan sikit kita punya gambar apa ni? Muka video ni, awak tepikan sikit kalau tak nampak. Awak boleh alihkan. Okay, ya. So cikgu teruskan. Ini adalah peta aliran makanan untuk salur pencernaan awak. Okay, so mula-mula bila awak nak makan, awak mesti daripada mulut dulu. Okay, selepas mulut, daripada kedua apa? Dia akan lalu mana? Ingat ni adalah salur pencernaan. Okay, salur pencernaan. Selepas mulut adalah, okay betul, esophagus. Okay, esophagus. Kemudian dia akan masuk ke perut. Okay, perut betul. Lepas perut, duodenum. Okay, betul, duodenum. Lepas duodenum, okay, lepas duodenum adalah usus kecil. Okay, betul, usus kecil. Okay, betul, Jiaci. Usus kecil. Ni perjalanan Dia kata sini flow. Okay, flow chart dia. Usus kecil, lepas tu usus besar. Lepas usus besar barulah rectum. Okay, betul. Usus besar. Okay, lepas usus besar barulah pergi ke rectum. Okay, betul. Dia yang salah, cikgu harap korang tak salah. Ini perjalanan awak kena ingat. Okay, rectum. Okay, itu saja. So daripada mulut, daripada mulut dia akan lalu ke esophagus. Esophagus akan mengalami peristalsis untuk menghantar makanan tu ke dalam perut. Okay, lepas perut dia akan hantar pada duodenum. Okay, lepas duodenum hantar ke usus kecil dan kemudian usus besar. Sekali, okay, punya tinja akan sedia untuk keluar. Dia akan duduk dekat rectum. Kemudian nanti tubuh akan keluarkan dia. Okay, so ni pada perjalanan salur pencernaan. Okay, cikgu teruskan. Semua dah salin? Okay, cikgu teruskan. Okay, kemudian nombor 3, soalan nombor 3, dia kata sini lengkapkan jadual di bawah menggunakan enzim yang diberi. Okay, so dia dah bagi tahu enzim dekat sini. Awak kena letak enzim tu dekat sini. Okay, tengah-tengah ni. Tulis saja jawapan dekat situ. Sebab kanji akan tukar kepada maltosa menggunakan enzim apa. So enzim awak letak ke atas ni. Okay, awak letak ke atas ni. Okay, soalan yang pertama, kanji kepada maltosa menggunakan apa? Apa jenis enzim dia? Ya, betul. Amylase. Okay, awak kena ingat dalam mulut awak ada enzim amylase. Okay, amylase. So, amylase. Okay, betul. Kemudian di dalam perut awak, protein akan ditukarkan kepada polipeptida. So, dalam tu, awak nampak sini protein kan? So, dia mesti gunakan perkataan apa dekat sini, enzim dia. Ingat enzim, awak hanya tukar belakang saja. ASE. Awak tambah itu saja. Betul. So, adalah protease. Okay, protease. Okay, boleh protease. Kemudian, okay, dekat duodenum ada 3 berlaku pencernaan. Tidak balas enzim kat sini. Okay, so yang pertama, kanji tukar kepada maltosa, kita panggil sebagai maltase. C, bukan maltase, sekarang ni awak tengok ni. Kanji tukar kepada maltosa, jawapan dia adalah amylase pancrease. Sebab amylase pancrease yang keluarkan enzim ni. Okay. So amylase hanya dekat dalam enzim mulut saja.
So kita gunakan kat sini amylase pancreas. Okay, tambah sikit amylase pancreas. Kalau amylase saja adalah dekat mulut. Kalau pancreas kena tambah lagi. Okay, nama dia amylase pancreas. Okay, amylase pancreas, jawapan dia. Kemudian D, polipeptida tukar kepada dipeptida adalah protease. Okey, betul, protease. Okey, last kali lemak adalah lipase. Okey, betul, lipase. Enzim dia lipase. Okey, lipase. Okey. Sudah salin? Okey, last kali kita tengok maltosa tukar kepada glukosa dekat dalam usus kecil awak, dia gunakan. Okey, cikgu clearkan ni dulu. Cikgu tarik ke atas. Semua dah salin ah? Tak dapat salin, bagi tahu cikgu. Nanti cikgu ulang balik. Okey, last kali. Okey, usus kecil ada dua, iaitu maltase dan juga ni dipeptida tukar kepada asid amino. Asid amino adalah protein. Protein yang ringkas. Jadi kita namakan kat sini maltosa. Okey, maltase. Gunakan maltase, maltosa tukar kepada glukosa, kemudian dipeptida kita gunakan protease, betul. Sebab sini ingat protein. Okey, protein. Jadi awak tukar saja dia punya dekat belakang tu, iaitu jadikan protease kat situ. Okey, boleh? Ada apa-apa soalan kat sini? Soalan ni? Boleh ah? Okey. So tak ada soalan, cikgu teruskan. Okey, soalan nombor 4 adalah awak kena padankan organ dan juga fungsi dia. Okey. Sama beritahu cikgu, apakah fungsi untuk hati? Fungsi hati adalah untuk merembeskan jus pankreas, merembeskan hempedu ataupun menyimpan hempedu. Hati. Hati dia adalah menyimpan hempedu. Menyimpan hempedu kurang tepat. Dia tak simpan hempedu tapi dia keluarkan something. Hati. Hati akan keluarkan. Sebab itu tujuan dia. Dia ada enzim kat situ. Dia merembeskan apa? Merembeskan hempedu. Okey, dia merembeskan hempedu. Itu adalah fungsi merembeskan hempedu. Okey, merembeskan hempedu. Okey, kemudian pankreas, apa fungsi pankreas pula? Siapa boleh beritahu cikgu apa tujuan dia? Pankreas merembeskan jus pankreas. Okey, merembeskan jus pankreas, betul. Okey, kemudian last kali adalah pundi hempedu menyimpan hempedu. Pundi hempedu dia simpankan hempedu. Okey, kalau awak makan hati ayam kan, kalau hempedu ni pecah dia akan keluarkan pahit. So tu adalah toksik lah ataupun yang untuk cernakan makanan tu, untuk lagi pecahkan lagi makanan tu. Okey, so itu adalah hempedu, tujuan hempedu. Okey, so cikgu teruskan soalan dia. Okay, soalan seterusnya nombor 5. Raja di sebelah kanan menunjukkan satu pergerakan makanan melalui salur alimentary. Okay, salur alimentary itu laluan. Satu laluan alimentary yang disebabkan oleh pengecutan otot. So sekarang ni namakan proses ni. Apa nama proses ni? Cikgu balik-balik tekankan. Dia adalah apa? Ni. Penolakan makanan ke bawah. Dia berlaku kat dua tempat. Satu dekat awak punya esophagus, satu lagi dekat usus kecil. Bukan usus saja, usus. Okey, so apa? Dia adalah jawapan
Bersenyap. Apa jawapan dia? Okey, peristalsis. Betul. Ingat, baik kali cikgu cakapkan, peristalsis adalah pergerakan. Pergerakan otot, pengecutan dan pengembangan otot untuk bagi laluan pada makanan, untuk turunkan makanan, untuk jalankan makanan tu. Okey, so tu peristalsis. Okey ah. So di manakah berlaku dia? Tadi cikgu dah bagi tahu dah jawapan. Berlaku di mana? Di dalam esophagus awak. So, esophagus. Okay, esophagus. Ataupun awak boleh cakap dekat usus pun boleh. Okay, boleh. Usus boleh. Ingatlah, dua tempat ni berlaku peristalsis. Okay, iaitu pengecutan otot untuk gerakkan makanan tu ke satu lagi tempat. Okay, ke tempat yang seterusnya. Okay, boleh faham? Peristalsis tu apa? Ingatlah, sebab soalan ni selalu kena tanya. Okay, selalu kena tanya. Okay, cikgu teruskan. Okay, cikgu teruskan. Kemudian soalan seterusnya. Okay, soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. Okay, so ni adalah sejenis makanan. Okay, awak tak berapa nampak sini, tapi ni adalah ayam goreng ah. Ni ayam goreng. So nyatakan lokasi pertama makanan ini dicernakan. Okay, sekarang ni soalan pertama cikgu tanya, kalau ayam, apakah jenis makanan dia? Jenis nutrisi dia, kelas makanan dia. Okay, kelas makanan dia. Apa kelas makanan bagi ayam? Ya, betul. Okay, so ingat dia protein. Okay, daripada sumber makanan protein. Okay, so sekarang ni apakah lokasi pertama? So sekarang ni ingat balik, okay, sistem pencernaan tu, dekat mana protein pertama sekali dicernakan, dihancurkan. Kat mana? Tengok balik. Ingat balik, cikgu bagi tahu awak. Dekat mana? Dalam esophagus, perut. Okey, dalam perut jawapan dia. Esophagus tiada pencernaan. Esophagus tujuan dia melakukan peristalsis untuk bagi laluan pada makanan tu ke perut dia, ke dalam perut saja. Itu saja. So jawapan dia adalah di dalam perut. Okey, perut adalah pertama sekali di mana protein dihancurkan. Okey, so sini adalah di dalam perut. Perut tempat pertama sekali dicernakan. Okey, so sekarang ni dia kata mengapakah makanan ini perlu dicernakan sebelum dapat digunakan oleh badan kita. Okey, soalan ni dia tanya awak kenapa perlu kita hancurkan makanan tu? Okey, kenapa kita perlu cernakan dia supaya masuk ke dalam badan awak? Jawapan dia? Apa yang boleh awak cakap pasal jawapan dia? Okey, bayangkan ayam tu bila awak makan tanpa telan masuk dalam perut awak. Boleh ke? Tercekik kan? Okey, so kita perlukan enzim untuk mencernakan dia. Okey, so bila kita cernakan makanan tu, okey, barulah boleh diserap oleh sel-sel kita kerana makanan terlampau besar. Okey, soft. Awak makan sekali dengan tulang-tulang sekali. Mana boleh kan? Okey, dia terlampau besar untuk sel awak serap. Disebabkan itu kena ada pencernaan tu. Kena ada enzim untuk cernakan dia. Okey, awak kena faham situ ah. So sini jawapan dia, awak kena bagi tahu. Okay, molekul ni kena pecah menjadi kecil supaya boleh diserapkan ke dalam sel badan awak. Okay, melalui apa? Melalui sel darah. Okay, darah akan bawa nutrisi tu. So jawapan dia awak kena cakap sini.
Okey. Boleh faham? Ya, tujuan dia untuk awak lembutkan dia. Bukan lembutkan sebenarnya. Untuk awak ringkaskan lagi. Makanan tu menjadi lagi kecil. Dia bukan untuk melembutkan. Sebenarnya dia hanya untuk meringkaskan lagi. Supaya dia lagi jadi molekul yang kecil. Okay? Bila molekul yang kecil, senang untuk darah awak serap dia masuk ke dalam darah dan akan dibawa ke dalam sel badan awak. Sel-sel badan yang perlukan protein. Okay? Sel-sel badan perlukan protein. Contohnya macam kulit awak perlukan protein. Kenapa? Untuk pembesaran ataupun untuk memperbaiki tisu-tisu yang rosak. Macam tu. Okey? Boleh? Sudah siap salin? Kalau ada yang betul, yang penting kata kunci sini awak bagi tahu molekul yang besar dipecahkan menjadi molekul yang kecil. Okey? Itu satu markah. Dan awak juga kena bagi tahu sini untuk serapkan ke dalam aliran darah ke sel badan awak. Kalau awak cakap untuk ke dalam sel badan awak, cikgu terima. Ataupun untuk kegunaan badan. Sebab setiap badan awak ada protein. Protein-protein diperlukan. Pun boleh kata kegunaan badan. Okey, kalau awak tak jawab sini ada molekul besar atau kecil, okey, so salah. Awak kena bagi tahu kena ada kata kunci iaitu protein yang besar pecahkan kepada protein yang kecil. Okey, molekul yang kecil. Okey, sudah? Okey, cikgu teruskan. Okey, seperti biasa, awak kena log out, kita kena log out, nanti masuk balik ah.